Okey, baik. Untuk soalan objektif daripada bab 8 iaitu membina kemakmuran negara, seperti biasa kita akan serahkan soalan-soalan ini kepada kamu semua untuk menjawab soalan. Seperti biasalah. Jadi cikgu harap kamu boleh onkan mic dan juga bacakan soalan itu dan berikan jawapannya. Ya. So cikgu mulakan dengan soalan nombor 1 kita berikan kepada Aiman Haris. Okey, 2 kita berikan kepada Aimar Hendroff. Ketiga kita berikan kepada Aisyah. Okey, kemudian soalan keempat kita beri pada Aisyah. Yang keempat Aisyah. Yang kelima, soalan kelima kita berikan kepada Danisha. Soalan yang keenam kita berikan kepada Fa ataupun Icha. Soalan yang ketujuh kita berikan kepada Faiz Handsome. Soalan yang ke-8 kita berikan kepada Haris. Okey, soalan 9 kita beri kepada K. 9K 10 kita berikan kepada Wai, Muhammad Wai Ilmam. 11 kita beri pada Nazirah. 11 Nazirah, 12 Nazmi Nazarudin. 13 kita beri kepada Nurul Hidayah dan 14 kita berikan kepada Kaila. Kita beri kepada Kaila. So the rest tu nanti kita akan bincangkan sama-sama. Okey. Baik. So kita mulakan dengan soalan yang pertama iaitu Aiman Haris. Baik, Aiman Haris boleh tak onkan mic dan boleh bacakan soalan serta berikan jawapan. Silakan Aiman. Boleh Aiman? Aiman ada tak ni? Pula. Sekarang masing-masing cuba check mic masing-masing. Pastikan mic boleh on okey, Aiman Haris. Boleh tak Aiman? Cikgu boleh dengar cikgu. Boleh. Okey. Okey, baik. Saya tak D. Bacalah dulu kau ni kan. Baca. Dasar ekonomi baru DEB dilaksanakan dalam tempoh 20 tahun. Apakah tujuan DEB dilaksanakan? D. Memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi. Okey. Baik. So ada Aiman kata okey, memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi. Baik, seperti biasa kalau katakan kamu tak pasti jawapan itu, kamu tengok jawapan-jawapan lain dan make sure kamu faham kehendak soalan. Contohnya, soalan kata apakah tujuan DEB, dasar ekonomi baru? Adakah memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat, mencapai perpaduan dan kesejahteraan kaum, ataupun juga untuk menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi ataupun memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi. Jadi kalau kita lihat tujuan DEB, dasar ekonomi baru yang seperti kita lihat adalah untuk membasmi kemiskinan dan juga memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi. Jadi kita boleh terima jawapan itu adalah D. Manakala A dengan B ini memang salah. A dengan B memang salah. Kalau mencapai perpaduan dan kesejahteraan kaum, ini adalah untuk jawapan bagi bab yang ketujuh. Yang ini bab 8 lain. Ingat bab 7 membina kesejahteraan negara. Bagaimana nak membina kesejahteraan negara? Dengan mencapai perpaduan kaum dan integrasi nasional. Tapi kalau bab 8 membina kemakmuran. Maknanya membina kekayaan. Jadi jawapannya memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi. Baik. Itu soalan nombor 1 D. Terima kasih banyak Aiman. Baik, ada yang tanya kalau dalam kereta macam mana cikgu? Kalau dalam kereta tak apa, sampai masanya nanti cikgu akan bacakan soalan, kamu pula berikan jawapan saja. Okey Kaila? Okey. Baik, soalan yang kedua. Kita teruskan dengan Aimar Hendroff. Silakan Aimar. Soalan nombor 2. Boleh tak bacakan soalan? Boleh tak Aimar Hendroff? Aimar, mana Aimar? Kantoi. Masuk kelas tapi tak ada.
Aiman boleh tak Aiman? Kalau ada masalah mic, bagi tahu. Jangan kau diam saja. Nanti sekarang suspek kau tak masuk kelas. Okey. Baik. Aiman Hendroff, boleh tak? Selalunya Aiman ni ada. Aiman Hendroff ni. Jarang yang tak ada. Boleh, Mar? Mar ada masalah ke, Mar? Aiman boleh, Mar? Ada masalah ke? Masalah mikrofon? Tak ada? Cakaplah macam tu. Kau ni kan. Okey. Baik. So, tak apa. Sekarang cikgu akan bacakan soalan dan Aimar berikan jawapan. Baik. Soalan nombor 2. Apakah tujuan MAPEN, Majlis Perundingan Negara, ditubuhkan pada bulan Januari 1970? Adakah A, tujuan MAPEN ditubuhkan pada bulan Januari 1970 adalah untuk memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat, atau memperbanyak peluang pekerjaan kepada rakyat, atau membasmi kemiskinan dengan menambahkan pendapatan, ataupun D, memperkasakan peranan agensi kerajaan? Yang mana satu? Majlis Perundingan Negara ni, mana dia punya tujuan Majlis Perundingan Negara ini? Adakah memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat? Baik. Kalau kita lihat memupuk identiti kebangsaan, itu MAPEN pandai, ini MAPEN. Ini MAPEN bukan MAPEN pandai. Baik. Kalau memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat, bukan. Rasa-rasanya ini bukan. Kita kalau tak tahu, kita guna teknik tembak. Macam mana teknik tembak? Iaitu kita akan buang dulu mana-mana dua jawapan yang salah. So, dua jawapan yang salah. Agak-agak kamu mana dua jawapan yang salah? Iaitu mungkin A, memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat. Dan satu lagi, mana agaknya? Yang kita katakan sebagai salah. Iaitu yang kedua kita mungkin boleh iaitu D, memperkasakan peranan agensi kerajaan. So tinggallah B dengan C. Apakah tujuan Majlis Perundingan Negara? Ditubuhkan pada bulan Januari 1970. Adakah untuk memperbanyak peluang pekerjaan pada rakyat atau membasmi kemiskinan? Sila berikan jawapan sekarang. Aimar. Iaitu tujuan Majlis Perundingan Negara adalah untuk, jawapannya adalah C, membasmi kemiskinan dengan menambahkan pendapatan. Yang lain macam mana, setuju? Vines dan juga Aisyah, serta Icha, setuju tak jawapan Aimar Hendroff, iaitu jawapan dia C? Setuju? Membasmi kemiskinan dengan menambahkan pendapatan. Jadi Datuk, bila masa pula Datuk M Nasir masuk kelas cikgu ni? Ya Allah. Baik. Suka-suka hati je korang ni. Baik. So nombor 2 C. Ada je korang ni. Soalan yang ketiga. Soalan ketiga daripada Aisyah. Silakan Aisyah. Aisyah boleh Aisyah? Ucapan berikut adalah dari seorang tokoh ketika pelajaran di EB. Di EB bertujuan membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat dengan memberi peluang kepada rakyat menikmati kemakmuran negara dengan adil dan saksamana. Siapakah tokoh tersebut? DEB bertujuan membasmi kemiskinan, dan kalau kita lihat siapakah tokoh tersebut, iaitu B. Jawapan dia iaitu Tun Abdul Razak Husin. Boleh diterima jawapan ni? Ya, boleh diterima. Jawapannya adalah Tun Abdul Razak Husin. Dan yang lain-lain itu tidak berkaitan. Yang lain-lain itu tidak berkaitan. Baik.
Soalan yang keempat. Okey, kita teruskan lagi soalan 4 iaitu Ayesha. Silakan Ayesha, soalan nombor 4. Antara isu yang wujud ketika dasar ekonomi baru dilancarkan ialah di jurang sosioekonomi antara negeri. Okey, pandai. Okey, terima kasih banyak Aisyah. Kita tahu kalau berkaitan isu yang wujud ketika dasar ekonomi baru ni, dia punya keywords adalah jurang. So jurang antara sosioekonomi antara negeri, jurang sosioekonomi antara bumi putera dengan bukan bumi putera, jurang sosioekonomi antara negeri pantai timur dan pantai barat. Okey, dan juga jurang sosioekonomi antara negeri. So antara isu yang wujud ialah di jurang sosioekonomi. So keywords dia jurang sosioekonomi antara negeri. Terima kasih banyak kepada Aisyah yang telah memberikan jawapan yang tepat. Okey. So 4 adalah D. Baik, 5 kita teruskan dengan Danisha. Betul Danisha soalan nombor 5? Antara langkah yang dilaksanakan sebagai usaha membasmi kemiskinan dalam DAB ialah D. Pemilikan modal saham dan pembangunan wilayah. Okey. Antara langkah yang dilaksanakan sebagai usaha membasmi kemiskinan dalam DEB ialah pemilikan modal saham dan juga pembangunan wilayah. Betul? Betul ke? Pemilikan modal saham dan juga pembangunan wilayah. Setuju ke? Ataupun 1 dan 2 menyediakan peluang pekerjaan dan menambah pendapatan petani. Nombor 1 ni. Betul ke? Setuju? Semua dah confused. Okey. Baik. Kalau kita lihat di sini ada kekeliruan di antara DEB dan juga DPN. Okey, harus diingat yang kita belajar ada 2 dasar iaitu DEB dan juga DPN. DEB lebih kepada penduduk-penduduk desa dan juga untuk membuka peluang pekerjaan, menambahkan kita kata pendapatan dan sebagainya. Tapi DPN dasar pembangunan negara, lebih ke atau dasar pembangunan nasional. DPN dia lebih kepada yang lebih advance seperti pemilikan modal saham dan pembangunan wilayah. Okey, betul kan cikgu? Okey, betul tak bahawa sebenarnya yang kedua-dua ini adalah DPN? Ya, ini adalah DPN. Manakala yang 2 di atas ini adalah DEB. Am I right? Betul atau salah? Okey. Betul tak? Okey. Ya. Jadi, sebenarnya antara langkah yang dilaksanakan sebagai usaha membasmi kemiskinan dalam DEB ialah menyediakan peluang pekerjaan dan juga menambahkan pendapatan petani. Jadi di situ sebenarnya nombor 5 jawapannya adalah lebih tepat lagi adalah A lah. 1 dan 2. Setuju tak Danisha? Setuju tak Danisha? Ke kamu rasa, salah cikgu, salah. Jawapan saya tadi betul ke macam mana? Cikgu nak tengok. Okey, baik Danisha. Terima kasih banyak Danisha. Memang, antara DEB dengan DPN ni memang ada kekeliruan sebab dia punya matlamat dan langkah-langkah dia macam hampir sama je. Jadi, sila, macam cikgu cakap hari tu, sila dapatkan perbezaan di antara DEB dan juga DPN. Perbezaan dia tu ya. Baik. Soalan yang ke-6. Soalan yang ke-6 kita teruskan dengan siapa? Icha. Icha, soalan nombor 6 Icha. Silakan Icha. Apakah program yang dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup untuk di luar bandar? D. Rancangan buku hijau. Baik. Apakah program yang dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di luar bandar? So di luar bandar adalah iaitu rancangan buku hijau.
Okey, program rumah murah bukan, bekalan air dan elektrik bukan. Okey, penerokaan tanah baru dan juga rancangan buku hijau. Okey, untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di luar bandar, maka jawapan yang lebih tepat adalah rancangan buku hijau. Maknanya rancangan untuk apa? Menambahkan pendapatan penduduk luar bandar dengan aktiviti pertanian menghasilkan bahan makanan. So itu yang dipanggil rancangan buku hijau. Ya. Jadi nombor 6 adalah boleh diterima. Okey, kalau penerokaan tanah baru tu cikgu, baik, penerokaan tanah baru ini adalah memberi kehidupan baru dengan memindahkan penduduk-penduduk luar bandar ke kawasan yang baru untuk diteroka. Itu beza antara penerokaan tanah baru dengan rancangan buku hijau. Penerokaan tanah baru ialah berkaitan dengan felda. Pembukaan tanah baru. Baik. Terima kasih banyak Ica untuk soalan nombor 6. Soalan nombor 7. Okey, kita teruskan dengan Faiz Handsome. Betul Faiz? Nombor 7? Betul cikgu. Ya, silakan Faiz. Apakah yang disediakan oleh kerajaan untuk penduduk kemiskinan dan pendapatan rendah di bandar? 1 dan 4. Program rumah murah dengan bantuan beasiswa. Okey, program rumah murah dan juga beasiswa. Fahami soalan balik. Apakah yang disediakan oleh kerajaan untuk penduduk yang miskin dan berpendapatan rendah di bandar? Ingat bukan di luar bandar, di bandar. Kalau di bandar ialah program rumah murah seperti PPRT dan juga Prima, iaitu Perumahan Rakyat Satu Malaysia, dan juga bantuan beasiswa. Kalau kemudahan kredit tak boleh Okey. Sebenarnya kita boleh terima sebagai bantuan beasiswa 1 dan 4. Baik, untuk kemudahan kredit dan khidmat nasihat, kemudahan kredit dan khidmat nasihat ni adalah untuk penduduk luar bandar, di mana mereka nak mengusahakan pertanian, mereka perlukan kemudahan pinjaman untuk membeli jentera, baja, benih dan sebagainya. Dan khidmat nasihat tu adalah khidmat nasihat untuk program pertanian mereka. So perlukan khidmat nasihat daripada kerajaan. Jadi kedua-dua itu adalah untuk penduduk di luar bandar. Manakala 1 dan 4 adalah untuk penduduk-penduduk di bandar. So jawapan dia adalah B. Terima kasih banyak Faiz untuk jawapan itu. Dan Faiz, since kamu telah menjawab soalan cikgu, cikgu nak bagi satu lagi soalan ekstra boleh? Boleh Faiz Kamu kena on mic boleh Faiz? Boleh tak Faiz? Boleh. Baik. Soalannya macam ni. Siapa lagi handsome? Engkau ke cikgu? Saya. Okey. Baik. Okey, boleh diterima jawapan tu. Boleh terima. Baik. Okey, kita teruskan. Okey, gurau. Okey. Baik. Soalan yang ke-8. Baik. Soalan yang ke-8, kita teruskan dengan Haris. Ya, Haris, silakan Haris. Soalan ke-8. Okey, 8 is B. Program macam nakib. Tak apa. Kan. Level confident tu penting. Ya, confident tu penting. Tapi nak tanya jugalah. Okey. Iaitu Faiz. Confident tu beli kat mana? Shopee ke Lazada? Ni Amazon. Amboi, main international kau ya. Okey. Saya dapat pesan daripada dia punya CEO, Jeff Bezos. Jeff Bezos. Dahsyat kau ni. Okey, baik, tak apa, terima kasih. Baik. Nakib lagi handsome. Alah, sudah-sudahlah tu. Okey, baik. Soalan nombor 8. Okey, iaitu Haris kata, 8 is B, matlamat rancangan buku hijau. Rancangan buku hijau yang dilancarkan oleh Tun Abdul Razak Hussein bertujuan untuk menambahkan pendapatan rakyat. Ya. Okey, menambahkan pendapatan rakyat. Ingat soalan dia kata matlamat.
Ya, matlamat. Matlamat tu maksudnya tujuan. Tujuan dia untuk apa? Menambahkan pendapatan rakyat. Yang lain-lain ni, memberi bantuan biji benih, memasarkan hasil pertanian, memberi bantuan pinjaman dan khidmat nasihat. Ini adalah langkah-langkah, bukan matlamat. Sebab tu kamu kena tahu bezakan antara matlamat dan juga langkah-langkah. Kalau tidak, jawapan kamu salah. Sebab itu, jawapan dia adalah B, menambahkan pendapatan rakyat. Manakala yang lain-lain itu adalah langkah-langkah. Okey. Baik, terima kasih banyak kepada Haris untuk jawapan. Nombor 8 adalah B. Bagus. Baik, nombor 9. Okey, tadi cikgu berikan kepada nombor 9 iaitu WAI. Betul WAI? Betul kan? Kalau betul boleh onkan mic dan boleh baca tak soalan nombor 9? Saya WAI 10. Oh, WAI 10. Kalau WAI 10 maknanya nombor 9 siapa tadi? Okey, tak apalah. Nombor 9 kita berikan kepada Datuk M. Nasir lah. Ya, Datuk M. Nasir. Datuk, silakan Datuk. Nombor 9 tu. Datuk M. Nasir bersama kita kau. Silakan Datuk. Untuk soalan nombor 9. Apa dah Datuk? Datuk M. Nasir nyanyi merata-rata kat sana sini mesti bawa mic sendiri. Apa bawa mic rosak? Apalah Datuk M. Nasir ni. Aduh Datuk. Okey. Baik. Baik. So kita lihat soalan nombor 9. Lembaga, okey Datuk. Tolong berikan jawapan Datuk Baik. Lembaga Pertubuhan Peladang ditubuhkan bertujuan membantu pekebun kecil, petani dan peladang yang terlibat dalam kegiatan adakah A. Peladangan, B. Pemasaran, C. Koperasi dan D. Pertanian. Yang mana satu? Okey, jawapannya A, B, C atau D Datuk? Ya Datuk? Okey. Saya rasa D Datuk. Okey. Baik. So Datuk M. Nasir dia menjawab jawapannya adalah iaitu D. Pertanian. Boleh diterima? Setuju tak? Okey, wahai Vines, okey, dan juga mungkin setuju tak Najihah? Okey, mungkin juga Nurul Hidayah, setuju tak? Untuk soalan nombor 9 jawapannya adalah D. Pertanian. Setuju kalau tanya orang perempuan, kalau diam tu tanda setuju. Kalau tanya orang perempuan lah. Kan, tanya orang perempuan, diam tanda setuju. Jadi kalau tak setuju, bagi tahu. Baik. So nombor 9 jawapannya adalah D. Setuju tidak? Bukan A ke? Ada yang kata bukan terlibat dalam kegiatan perladangan ke? Okey. Baik. So mungkin Aisyah, mungkin kamu ada kekeliruan kat situ. Baik. Cikgu nak tahu, apakah perbezaan ladang dan juga pekebun ataupun kebun? Apa beza ladang dan juga kebun? Apa beza dia ladang dengan kebun? Cuba bagi tahu. Apa beza ladang dengan kebun? Ladang lagi besar, betul. Okey, ladang lagi besar. Okey, tetapi kebun itu kecil. Ya. Tetapi kalau kamu lihat di sini, dia punya ayat, Lembaga Pertubuhan Peladang ditubuhkan bertujuan membantu pekebun kecil. Maknanya peladang pun membantu, Lembaga Pertubuhan Peladang membantu pekebun kecil, para petani dan peladang. Dan soalannya yang terlibat dalam kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan peladangan? Okey, yang lebih tepat ialah kegiatan pertanian. Sebab semua ini pekebun kecil ke petani peladang dia terlibat dalam kegiatan pertanian. Jadi kebun ada sayur ladang, kebun ada sayur, ladang ada kuda buat main polo. Apa dah? Kan? Baik. So nombor 9 kita boleh terima jawapannya adalah D iaitu pertanian. Okey. Dan soalan yang ke-10 kita berikan kepada WAI. Silakan WAI nombor 10.
Okey, baik. Baik, terima kasih banyak Wai. Apakah tanaman komersial? Tanaman komersial maknanya adalah tanaman yang menghasilkan keuntungan dari sudut pendapatan. Tanaman komersial yang diusahakan oleh Felda ialah getah dan kelapa sawit. Ya, betul Wai. Terima kasih banyak Wai. Jawapannya memang adalah di getah dan kelapa sawit. Bagus. Soalan 11. Okey, kita teruskan soalan 11 dengan Nazira. Betul Nazira? Soalan nombor 11. Yap. Okey, silakan. Perbadanan Pembangunan Bandar UDA ditubuhkan pada tahun 1971, berperanan dalam sektor B, pembangunan industri dan pembangunan bandar baru. Okey, baik. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih banyak pada Nazira. Memang UDA ni pembangunan bandar. Maksudnya adalah untuk pembangunan industri dan juga pembangunan bandar baru. So jawapannya adalah B. Ya, betul. Terima kasih banyak Nazira untuk jawapan yang tepat. Okey. Baik. Soalan yang ke-12. Okey, 12 kita persilakan soalan 12 iaitu kita berikan kepada Nafis. Betul Nafis? Soalan nombor 12. Silakan Nafis. Soalan nombor 12. Ada Nafis? Silakan. Silakan Nafis. Boleh ke tak boleh ni? Tak boleh? Okey, Nafis. Ada ke tak ada Nafis ni? Ke tertidur? Hai, korang. Okey, baik Nafis. Kalau ada masalah mic bagi tahu dan juga kita akan tengok soalan sama-sama. 12. Apakah tujuan penubuhan PNB? Okey, apakah tujuan penubuhan Permodalan Nasional Berhad pada 17 Mac 1978? Adakah A, menambah pemilikan modal saham Bumiputera, B, melabur modal dalam industri skala besar, ataupun D, memupuk semangat melabur dalam kalangan Bumiputera, ataupun D, mengurangkan pemilikan modal saham bukan Bumiputera. So, apakah tujuan penubuhan PNB? Kalau kita lihat, antara jawapan yang salah yang kita boleh buang adalah D. Dan juga satu lagi iaitu B, melabur modal dalam industri skala besar. So tinggallah A dengan C. Mana jawapan lebih baik? A ataupun C? Jawapan yang lebih baik adalah iaitu kita masih ingat lagi jawapannya adalah A. Iaitu tujuan PNB adalah untuk menambah pemilikan modal saham Bumiputera. So nombor 12 adalah A. Ya. Baik. Terima kasih banyak. Soalan 13. 13 kita teruskan lagi dengan Najihah. Silakan Najihah untuk soalan nombor 13. Boleh tak Najihah? Boleh. Silakan Najihah. Matlamat Dasar Pembangunan Nasional DPN dilaksanakan melalui rancangan C, Malaysia ke-6 dan Malaysia ke-7. Baik. Terima kasih banyak. Baik. Matlamat Dasar Pembangunan Nasional dilaksanakan melalui rancangan Malaysia yang ke-6 dan Malaysia yang ke-7. So 2 dan 3. Ya, betul. Sebab Malaysia yang ke-6, rancangan Malaysia yang ke-6 ialah pada tahun 1990 hingga 1991 hingga tahun 1995. Manakala rancangan Malaysia ke-7 ialah pada tahun 1996 hingga tahun 2000. Jadi, jawapan dia adalah Malaysia ke-6 dan Malaysia ke-7. Terima kasih banyak kepada Najihah untuk jawapan yang tepat. 13 adalah C. Baik, 14. 14 kita teruskan lagi dengan Nazmi Nazaruddin ke? Nazmi Betul Nazmi? Soalan 14. Ke Nias soalan 14? Confuse. Ke 14 Kaila? Bukan. Ke Nurul Hidayah?
Muskil lah. Ah, oh ya ke? Oh ya ke? Alamak, Nurul Hidayah, minta maaf lah kan, terlepas lah pula. Nurul Hidayah, boleh tak baca soalan 14 lah? Boleh? Boleh cikgu. Okey, silakan Nurul Hidayah. Apakah tujuan dasar pembangunan nasional DPN diusahakan oleh kerajaan Malaysia? Menjadikan Malaysia negara maju. A. Okey, baik. Tujuan dasar pembangunan nasional diusahakan oleh kerajaan Malaysia iaitu adakah membasmi kemiskinan, mewujudkan masyarakat bersatu padu, menyusun semua masyarakat dan menjadikan Malaysia negara maju. So jawapan yang kita boleh terima adalah A, menjadikan Malaysia negara maju. Kenapa kita kata macam tu? Kerana dasar pembangunan Malaysia ni dia nak mencapai matlamat dengan cara wawasan 2020. Betul tak? Wawasan 2020. Iaitu wawasan 2020 ni apa matlamatnya? Iaitu Malaysia menjadi negara maju. DPN ni nak mencapai wawasan 2020 iaitu pada tahun 2020 Malaysia menjadi negara maju. Jadi adakah negara kita maju pada tahun 2020? Sekarang dah 2022. Jadi kita boleh kata ya, negara kita sudah maju. Okey. Kerana apa? Macam mana cikgu cakap negara kita maju? Kerana dibandingkan negara kita sekarang ini dengan negara kita pada tahun 90-an ataupun 80-an. So kalau perbandingan dari sudut tahun, ya, negara kita sekarang lebih maju daripada tahun 90-an ataupun tahun 80-an. Okay. So itu penilaian cikgu lah sebab berdasarkan tahun. Tapi kalau nak banding berdasarkan negara tak boleh lah. Kita masih mundur berbanding Amerika ke, kita masih mundur berbanding China, tak boleh lah macam tu. Kan? Sebab semua negara pastinya akan bertambah maju seiring dengan masa. Ya, seiring dengan masa. Orangnya maju tak? Orangnya maju kan. Okey. Tapi walaupun orangnya maju tetapi kita masih orang Malaysia maju. Okey, tetapi masih mengekalkan tradisi-tradisi lama seperti adalah cikgu tu, orang tahu. Cikgu tu mentang-mentang dulu kelas fizikal, sekarang dia online kan. Masih mengekalkan pakai tanjak. Dengar ada cikgu tu. Baik, seterusnya. Baik, kita terus. Kan kadang-kadang ada cikgu tu kan. Orang sekarang pakai mengajar pakai blazer ke, pakai necktie ke kan, dia pakai tanjak lagi. Apalah cikgu. Baik, seterusnya. Okey, kita lihat soalan 15. Okey, 15 kita berikan kepada kepada Kaila lah. Kaila tak boleh, Kaila tak dalam kereta ni. Okey, kita bagi pada Vines. Vines boleh tak Vines? Soalan nombor 15. Vines ada tak ni? Selalunya Vines ada. Ada ke tak ada? Tak ada. Ke mic problem juga? Sangat hari ni mic problem. Okey. Baik. Soalan 15. Apakah objektif ataupun matlamat DPN dilaksanakan? Adakah A, mewujudkan masyarakat yang berdaya saing atau mewujudkan masyarakat yang penyayang, mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian atau mewujudkan masyarakat yang bersatu padu? Okey, sila berikan jawapan kamu dalam Zoom chat. Yang mana objektif dasar pembangunan nasional dilaksanakan? Okey, yang cikgu lihat sebenarnya yang yang boleh keluar daripada jawapan yang sebenar adalah B lah. Okey, yang B ni bukan. Okey, adakah A, C ataupun D? Okey. Okey. C, mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian, mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Baik. So, kita tahu dasar pembangunan nasional ni lebih kepada pembangunan ekonomi. Jadi kalau pembangunan ekonomi bermakna kita lebih kata mewujudkan masyarakat yang lebih kepada perdagangan dan perindustrian. Setuju tak? Mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian. Setuju ke tak setuju? Okey. Ya, betul. Okey.
mewujudkan masyarakat, perdagangan dan perindustrian. Kerana apa? Kerana peningkatan dalam ekonomi. Ya. Ingat, bab ini bab 8 iaitu iaitu bertajuk membina kemakmuran negara. Maknanya membina kekayaan negara. Okey. Baik. So 15 adalah C dan 16. Bagaimana kerajaan berusaha untuk menghapuskan kemiskinan tegar. Apa itu kemiskinan tegar, cikgu? Kemiskinan yang tahap yang dhaif, yang kita kata ekstrim. Kemiskinan yang ekstrim dalam kalangan masyarakat. So macam mana kerajaan berusaha untuk hapuskannya? Iaitu dengan pemberian subsidi kepada penanam padi dan nelayan, atau bantuan sara hidup kepada yang berkelayakan, menyediakan pinjaman modal untuk berniaga, dan juga ada kadi memberikan khidmat nasihat kepada petani miskin. Jawapannya adalah jawapannya adalah A, pemberian subsidi kepada penanam padi dan nelayan. Baik. Cikgu, ada yang tanya, cikgu, bukankah jawapan C soalan 15 tu strategi? Mewujudkan masyarakat, perdagangan dan perindustrian. Objektif dia mewujudkan masyarakat berdaya saing. Faiz, cuba refer balik. Kita kena bandingkan antara objektif dan juga strategi. Strategi mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian. Dan objektifnya, adakah ianya objektifnya adalah dia kata macam mana? Apa objektifnya? Boleh tak mentionkan? Mungkin boleh dilihat pada muka surat D. Kat buku D, cikgu. Itulah korang. Korang ni kan tak nak refer pun. Cikgu dah bagi awal-awal, korang tak nak buat. Baik, tak apa. Mungkin banyak kekeliruan kerana cikgu dah cakap hari tu, iaitu DPN dengan DEB dia hampir-hampir sama. So dapatkan pembezaan. Kalau pembezaan itu memang kamu tak dapat, dia akan menyebabkan kekeliruan. Jadi sebab itu kita kena refer balik kejap. Refer balik kepada nota yang kita ada. Kat buku D. Ya betul. Sebab kita tengok. Bab yang ke-8. Kalau kita tengok bab yang ke-8, iaitu baik. Ini dia. Alright. So bab yang ke-8 seperti mana yang kamu telah semak. Begini. Kita tengok kepada pembentukan dasar pembangunan nasional. Dasar ekonomi baru dan juga dasar pembangunan nasional. Jom kita tengok. Latar belakang matlamat. Di sini. Matlamat objektif. Matlamat DPN. Mencapai perpaduan negara melalui pengagihan kekayaan. Baik, itu matlamat. Objektif DPN. Objektif adalah untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu serta mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. Dan langkah-langkah dia, strategi dia, iaitu mewujudkan masyarakat, perdagangan dan perindustrian bumi putera. So ini adalah kita kata sebagai strategi. Jadi nampak jelas bahawa sebenarnya matlamat dia still lagi matlamat dia, iaitu mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Maknanya jawapan kita tadi itu adalah salah. Maka kita kena perbaiki dan betulkan. Harus diingat bahawa sebenarnya kita padam yang ini dan kita ambil yang ini. Baik, mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Yes. Satu soalan. Kamu kecewa tak bila dapat jawapan salah? Kamu kecewa tak bila dapat jawapan salah? Bila dapat jawapan salah tadi?
Cikgu nak tanya korang. Sangat kecewa sikitlah. Okey, baik. Rasa terkejut. Baik, bagus. Gemuh, murung. Baik. Terkesima. Macam-macam korang ni. Baik. Inilah dia. Ini cikgu nak cakap. Inilah dia, kita kata, masyarakat yang telah dilahirkan untuk menerima semua kebaikan dan tak mahu terima segala kesilapan. Ini masyarakat yang sebenarnya bermasalah tau. Bermasalah kerana apa? Kita tak boleh tolerate dengan kesalahan. Kita hanya tolerate dengan kesempurnaan dan kebaikan serta yang segala yang betul. Yang salah kita tak boleh tolerate. Sebenarnya, kamu harus tolerate dengan kesalahan. Kerana dengan kesalahan, kamu tolerate dengan kesalahan itu, maka kamu dapat belajar tentang kesilapan. Kamu kena tolerate, kena belajar tolerate. Okey. Ini kesilapan ini adalah sesuatu yang kita kata sebagai tidak disengajakan. Tak jadi kecewa lah cikgu. Ya. Jangan kecewa. Malah kamu rasa sepatutnya apa tahu? Lah silap lah tadi. Kamu kena tolerate tahu dan kamu rasa macam iyalah, kalau aku tak silap tu mungkin aku tak ingat. Rupanya aku dah silap ni lah. Jangan kecewa. Kamu akan rasa bangga dan juga kamu rasa patutnya kamu rasa seronok. Kerana apa? Aku jumpa silap kat sini. Nasib baik aku jumpa. Kalau aku tak pernah jumpa, you see? This is how sebenarnya manusia akan melakukan kesilapan. Manusia akan buat silap. But how dia tolerate? Ada orang dia tak boleh tolerate dengan silap, itu yang sampai membunuh diri, terjun. Okay. Ada yang terjun ke laut lah, terjun ke sungai lah, bunuh diri dan sebagainya. Kerana apa? Dia tak mahu tolerate dengan kesilapan. So, belajar untuk tolerate dengan kesilapan. Kerana hidup ini memang berpasangan. Sudah ada, tentu ada kanan, ada kiri, ada kebaikan, ada keburukan, ada kesempurnaan dan juga ada ketidaksempurnaan. So, kena tolerate dengan kesemuanya. Baru hidup kamu bahagia. Uish, aku cakap lain macam. Okey. Tapi memang betul memang betul. Memang betul. Kerana apa? Okey, dasar perswastaan ini maksudnya adalah dasar yang mengubahkan agensi-agensi kerajaan kepada swasta. Okey. Jadi jawapan dia adalah D, mempercepatkan pembangunan ekonomi. Boleh diterima tak D? Boleh diterima tak D, mempercepatkan pembangunan ekonomi? Okey, so jawapannya ya, boleh mempercepatkan pembangunan ekonomi. Dan 19, pembangunan pendidikan berlaku seiring dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan pendidikan berlaku seiring dengan pembangunan ekonomi. Mengapa pendidikan tinggi penting kepada rakyat Malaysia? Adakah dapat memperbaiki taraf hidup rakyat, melahirkan insan yang terbuka minda, meningkatkan pendapatan rakyat dan mengimbangi pemilikan harta antara kaum? Jadi yang kita boleh, mengapa pendidikan tinggi? Pendidikan tinggi maksudnya adalah pendidikan dari sudut diploma, ijazah, PhD dan sebagainya. Itu pendidikan tinggi. So, adakah untuk melahirkan insan yang terbuka minda? Ataupun dapat memperbaiki taraf hidup rakyat? Atau meningkatkan pendapatan rakyat? Atau mengimbangi pemilikan harta antara kaum? Yang mana satu? Iaitu tentang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ni kat mana cikgu? Mungkin kamu boleh lihat pendidikan tinggi itu dalam strategi dasar pembangunan nasional ini, di mana penyusunan sebelum modal saham, pembangunan wilayah, dan itu juga kalau kita lihat golongan pertengahan, masyarakat perdagangan dan penasrian, pembangunan pendidikan. Lihat di sini. Pembangunan pendidikan.
Okey. Jadi kalau kita lihat kenapa pendidikan, kerana pendidikan tinggi nampak dari sini memperbaiki taraf hidup rakyat Malaysia. Nampak tak? Pendidikan tinggi memperbaiki taraf hidup rakyat Malaysia. Maka jawapan yang sebaiknya bagi soalan 19 adalah untuk iaitu cacing. Okey. Cacing meningkatkan pendapatan rakyat. Ke A dapat memperbaiki taraf hidup rakyat. Okey. So 19 jawapannya adalah A. Dapat memperbaiki taraf hidup rakyat. Itu. Okey. So itu penting untuk pendidikan tinggi. So 19 kita telah lihat 19 soalan objektif. Okey, terima kasih banyak kerjasama kamu semua untuk bersama-sama menjawab soalan. Terima kasih. So kita pergi kepada soalan struktur sekarang ini. Okey, soalan struktur dasar ekonomi baru dilaksanakan di bawah rancangan pembangunan 5 tahun sebagai rancangan pembangunan ekonomi dan perpaduan negara. Fahami soalan. Senaraikan rancangan pembangunan dasar ekonomi baru yang dijalankan di bawah DEB. Rancangan pembangunan dasar ekonomi baru. Okey. Rancangan pembangunan dasar ekonomi baru yang mana cikgu? Kamu lihat dasar ekonomi baru yang first tu, dan apakah rancangan-rancangan pembangunan yang telah diwujudkan dalam dasar ekonomi baru. So kalau kita lihat rancangan dia adalah seperti apa? Seperti banyak. Iaitu kamu boleh lihat dari sudut pelaksanaan seperti rancangan buku hijau. Ini pun boleh. Kemudian juga iaitu kemajuan tanah, pembangunan tanah. Di bawah Felda. Di bawah Felda, dan juga pembangunan wilayah. Pun boleh pembangunan wilayah seperti yang dilakukan oleh Kejora, Ketengah, Dara dan juga Kesedar. So itu juga boleh kamu lampirkan di situ. So untuk yang ini, so kita boleh mentionkan jawapannya rancangan pembangunan dasar ekonomi baru seperti yang pertama, rancangan buku hijau. Kemudian yang kedua iaitu pembangunan tanah. Oleh Felda. Dan juga satu lagi iaitu pembangunan wilayah. Wilayah oleh Kejora, Kejora Ketengah, Ketengah, dan juga dan Dara. Pun macam tu boleh. Jadi di sini dengan senaraikan rancangan pembangunan dasar ekonomi baru, maka kamu boleh memperoleh 3 markah kat sini. Okey. Baik. Nyatakan strategi yang digunakan untuk mencapai matlamat DEB. 3 markah. Baik. Strategi yang digunakan untuk mencapai matlamat DEB iaitu kena ada perkataan apa? Strategi, ingat lagi tak? Strategi serampang dua mata. Serampang 2 mata. Dan strateginya apa? Yang pertama iaitu dengan membasmi kemiskinan. Dan satu lagi apa? Iaitu membasmi kemiskinan. Kemudian yang kedua memulihkan apa? Memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi. Betul? Betul ke tak betul ni? Betul
Okey. Membasmi kemiskinan dan juga memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi. Ya. Jadi pastikan kalau kamu ada perkataan-perkataan dalam ini serampang 2 mata 1 poin, membasmi kemiskinan 1 poin, memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi another point. Sebab tu kamu dapat 3 markah. Ya. Strategi yang digunakan. Okey, serampang 2 mata, membasmi kemiskinan, memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi. Dan sebaik-baiknya jangan buat dalam satu ayat, sebaik-baiknya kamu boleh gunakan 2 ayat. Ya. At least 2 ayat. Untuk membina ayat jawapan di sini. So contoh 2 ayat macam mana cikgu? Okey, mungkin ada yang minta juga macam mana nak bina ayat ni. Okeylah. Cikgu buatkan ayat lah. Okey. So ayat dia strategi. Strategi yang digunakan dalam untuk mencapai matlamat dasar ekonomi baru adalah menggunakan strategi serampang 2 mata. Iaitu mencapai boleh explain mencapai 2 matlamat dengan satu kaedah ataupun satu strategi. Titik. Kemudian strategi DEB adalah untuk membasmi kemiskinan dan memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi negara. Titik. Jadi baik, ini cara bagaimana untuk kita membina ayat jawapan tu. Okey. Baik. So soalan C, tunjukkan boleh macam soalan ni. Tunjukkan bukti pelaksanaan DEB memberi manfaat kepada semua kaum di negara kita. Maknanya tunjukkan bukti pelaksanaan DEB ini memberi manfaat kepada semua kaum di negara kita. Memberi manfaat maknanya memberi kesan yang baik. Ingat manfaat ni maknanya memberi kesan yang baik. Kesan baik kepada semua kaum. Maknanya kita kena mentionkan apakah pelaksanaan itu dan juga kita mentionkan tentang kebaikan yang telah diperoleh kepada semua kaum. Buktinya apa? Bukti pelaksanaan DEB ini memberi kesan yang baik, iaitu kita kena cari kat mana cikgu? Kita kena cari kesan-kesan. Implikasi kesan-kesan DEB. Kesan DEB, impact dia ke, dan antara kesan yang paling baik yang kita boleh mentionkan iaitu DEB telah berjaya berjaya apa? Pertama, berjaya mengurangkan kadar kemiskinan negara. Kemiskinan negara. Berjaya mengurangkan kadar kemiskinan negara, iaitu kalau kita boleh buat perbandingan iaitu pada tahun 1970, pada 1970 hampir 40, kita kata hampir 50% penduduk berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan. Tetapi menjelang pada tahun 1990, kemiskinan telah menurun. Kemiskinan ataupun kita kata kadar kemiskinan menurun. Kadar kemiskinan menurun kepada 17% sahaja.
Bukan. Jawapan dia sih. Ya boleh. Kat situ rupanya jawapan dia, saya ingat jawapan dia dekat pelaksanaan DB. Bukan. Sebab dia minta kesan. Dia minta bukti. Tunjukkan bukti. Jadi kita berikan kesan dia dan kita berikan bukti dia. Sebagai first ayat. Boleh Aisyah. Okey. Meningkatkan taraf hidup rakyat boleh ke? Boleh. Okey. So selain daripada itu, kamu boleh juga yang buat yang kedua, iaitu bukti pelaksanaan DB ni memberi manfaat, iaitu kita berikan kesan dia dulu. Kesan dia apa? Iaitu DEB telah meningkatkan taraf hidup rakyat. Taraf hidup rakyat. Taraf hidup rakyat dan taraf hidup rakyat dari tak perlu darilah. Meningkatkan taraf hidup rakyat. So apakah buktinya? Iaitu kita kata kalau nak meningkatkan taraf hidup rakyat, pastinya diukur dengan pendapatan. Iaitu kita boleh mentionkan iaitu pendapatan siapa? Kita boleh ambil pendapatan. Pendapatan penduduk di luar bandar. Pendapatan penduduk di luar bandar meningkat. Meningkat setelah kerajaan melaksanakan rancangan pembangunan rancangan penerokaan tanah. Penerokaan tanah di bawah program Felda ataupun di bawah agensi Felda. So kita boleh katakan bahawa pendapatan pertama, apa kesan dia? Meningkatkan taraf hidup rakyat. So apa buktinya? Pendapatan penduduk di luar bandar meningkat setelah kerajaan melaksanakan rancangan penerokaan tanah di bawah agensi Felda. So buat dalam ayat ke cikgu, ke point je? No. Kena buat dalam bentuk ayat. Jangan buat dalam bentuk point. Tapi cikgu buat point ini sebagai untuk kamu punya draft jawapan. Ini draft. Dan untuk menunjukkan, untuk dapat 4 markah, kita ada satu kesan dia, dan yang kedua adalah dia punya bukti. Yang kedua, kesan baik, maknanya manfaat kepada semua kaum, dan yang seterusnya iaitu pendapatan luar negara, luar bandar meningkat. So ini adalah kita katakan kesan baik dan buktinya. Kesan baik, bukti, kesan baik, bukti. Jadi sebab soalan tanya tunjukkan bukti pelaksanaan DEB memberi manfaat kepada semua kaum di negara kita. Jadi inilah dia. Kesan baik, bukti. Kesan baik, bukti. Kan? Jadi so dengan itu bagaimana untuk membina ayat jawapan macam ni cikgu? Baik, untuk membina ayat jawapan sama je sebenarnya. Cuma kita kena mulakan dengan ayat. So kita boleh buat dengan apa? Kita boleh buat dengan ambil ayat daripada soalan dulu. Tunjukkan bukti pelaksanaan DEB kan. So kita boleh buat pelaksanaan. Pelaksanaan DEB. Cikgu ambil daripada point tu je lah. Sebab kalau nak buat ayat yang baru di tempat lain, macam tak muat nanti. Pelaksanaan DEB telah memberi manfaat kepada semua kaum. Kerana berjaya mengurangkan kadar kemiskinan negara. Kemudian
Kita sambung. Dia nak bukti kan? So kita boleh buat ayat iaitu buktinya pada tahun 1970 hampir 50% penduduk berada di bawah garis kemiskinan. Dan pada 1990 kadar kemiskinan menurun kepada 17% sahaja. Ataupun bukan dan lah, mungkin manakala pada 1990 kadar kemiskinan menurun kepada 17% sahaja. So itu bukti. Baik. Kemudian apabila kita nak buat untuk poin yang kedua, so kita boleh buat selain itu pelaksanaan DEB berjaya meningkatkan taraf hidup rakyat. Itu memberi kesan baiklah. Dan kalau kita lihat buktinya, ataupun kita nak buat ayat lain kan, boleh je. Iaitu hal ini terbukti apabila pendapatan penduduk di luar bandar meningkat setelah kerajaan melaksanakan rancangan penerokaan tanah di bawah agensi Felda. Titik. So itulah dia kaedah dia. Okey. Nampak tak? So itu soalan nombor 1. Pelaksanaan DB telah memberi manfaat pada semua kaum kerana berjaya mengurangkan kadar kemiskinan negara. Buktinya pada tahun 1970 hampir 50% penduduk berada di bawah garis kemiskinan, manakala pada tahun 1990 kadar kemiskinan menurun kepada 17% sahaja. Cikgu, mungkin kamu ada yang tanya, cikgu, macam mana cikgu betul-betul? Cikgu bolehlah cikgu ingat betul-betul figure dia apa semua kan. 1970, 1990. Memanglah sebab figure-figure ni ataupun nombor-nombor ini masih lagi mudah untuk diingat. Macam mana cikgu ingat? Dia macam ni. Macam mana cikgu ingat? Sebenarnya dia begini saja. Iaitu kita kena guna logik akal. Macam mana boleh logik akal cikgu? Nak ingat tahun 1970. Yalah, DEB, ingat fakta DEB. DEB mula pada tahun 1970 dan tamat pada tahun 1990. Betul tak? Jadi matlamat DEB untuk membasmi kemiskinan kan? Jadi pada mula-mula tahun pertama 1970, tahun pertama DEB dilaksanakan, sudah tentulah kemiskinan tu maksimum. Kemiskinan pada waktu tu memang banyak. Sebenarnya dia punya ayat dia punya fakta dia 49.7%. 49.7% penduduk negara kita ini pada tahun 1970 di bawah garis kemiskinan. Tapi kita ambillah secara bundarnya hampir 50%. Kita tak kata 50%, hampir 50% penduduk berada di bawah garis kemiskinan. Tetapi pada 1990, macam mana cikgu ambil 1990? Sebab DEB berakhir pada tahun 1990. Kan? So, bila DEB berakhir dalam tahun 1990, memang kadar kemiskinan itu menurun kepada 17% sahaja. Dan 17% itu yang kita ingatlah. Jadi, berikan bukti kesan baiknya dulu dan kemudian berikan bukti. Ingat, markah diberi jika anda menjawab kehendak soalan. Soalan nak bukti, bagi bukti. Soalan kata kesan baik, berikan kesan baik dan bukti. Ingat tu, jangan korang mandai-mandai berikan pelaksanaan. Apakah pelaksanaan dia? Pelaksanaan dia begini. Jadi, ini kata
kamu akan silap memberi jawapan. Nanti korang buat apa tahu? Pelaksanaan ini akan memberi kesan baik saja. So, bila beri kesan baik, maknanya kamu kata apa tahu? Okey, DEB seperti rancangan buku hijau telah membuka peluang kepada penduduk tempatan untuk bercucuk tanam dan sebagainya. Tapi kamu tak beri bukti. Itu yang selalu berlaku. Kamu akan cerita pelaksanaan, contohnya rancangan buku hijau. Okey, kesan dia telah memberikan peluang pendapatan kepada rakyat untuk apa? Untuk menambahkan pendapatan. Itu kesan baik. Tapi mana bukti? Bukti kamu tak bagi. Itu problem. Betul tak Faiz? Pelaksanaan contohnya pembangunan penerokaan tanah. Tak dapat markah kan? Dapat, tapi dapat satu. Setiap waktu, maknanya kalau 4 markah ni kamu dapat 2. Sebab kamu tak beri bukti. Jadi sebab itu kena faham betul-betul soalan tu nak apa. Jadi contohnya satu lagi macam pelaksanaan Felda. Bila kata penerokaan tanah melalui Felda, maka apa kesannya? Penduduk-penduduk, kesan baiknya penduduk-penduduk peneroka tanah mendapat tanah seluas 10 ekar untuk diusahakan dengan tanaman getah dan kelapa sawit sebagainya. Faham? Itu kesan baik dia. Apa buktinya? Pendapatan tu naik. Kamu tak beri. Jadi, itu menyebabkan pengurangan markah. Sebab itu, fahami soalan tu nak apa. Tunjukkan bukti. Beri bukti. Walaupun kita kasih 4 kesan, bukti tak ada, still markah. Ya, betul. Betul Faiz. Kalau kamu bagi 4 kesan, 4 kesan bukti, 4 kesan tapi bukti tak ada, markah still 2 lah. Ya, betul. Betul. Sebab tak ada bukti. Tunjukkan bukti. Kalau soal tunjukkan bukti, bagi bukti. Nampak tak? Sebab itu, soalan-soalan sebenarnya, jenis-jenis soalan ni macam-macam. Ada soalan minta bukti, ada soalan minta itu, ada soalan minta ini, soalan itu. Jadi sebab itu cikgu akan buat satu bengkel untuk kita berikan tips bagaimana nak jawab soalan-soalan bentuk bukti lah, bentuk kesan lah, bentuk rationalkan lah. Itu yang kadang-kadang, rationalkan ni benda ni. Sebab itu cikgu akan buat huraikan dalam bengkel nanti. Dalam bengkel pada yang cikgu akan buat pada minggu hadapan. Ya. Baik. So